بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita peluang dan ruang untuk berada lagi pada bulan yang barakah ini, pada pagi yang diberkati ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita segala kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikasihi pada bulan yang barakah ini. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung pada muka yang ke 745 pada muka yang ke 745. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in qulta fama ma'na qawlihi li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi ad-dakhil 'alayhi bi'sa ibn al-'ashirah falamma dakhala 'alayhi alana lahu al-qawla wa dhahika ma'ahu. Kalau kamu kata, ini iskal yang lain pula. Dia kata, kalau kamu kata atas jalan iskal bahawa Nabi SAW ini berkait dengan perbuatan Nabi ini, Nabi tidak buat perkara yang menyalahi, Nabi yang perkara yang dianggap sebagai kekurangan ataupun dosa. Jadi peristiwa berlaku pada perkataan Nabi pada Sayyidatina Aisyah. Pada masalah ada seorang daripada pembesar kaum tu, dia masuk berjumpa dengan Nabi. Kemudian bila keluar, Nabi kata bi'sa ibnul ashirah, seburuk-buruk kaum ataupun orang anak daripada kabilah ini. Makna orang ni orang yang jahat ni, orang yang teruk lah maksudnya. Jadi Nabi memberikan perkataan tu menunjukkan bahawa orang yang berjumpa itu seorang yang bukan di kalangan orang yang baik. Falamma dakhala alaihi, apabila lelaki tersebut masuk berjumpa Nabi, alana lahul qawla, Nabi bercakap dengan elok pula. Jadi lelaki ni masuk berjumpa Nabi, Nabi bercakap dengan lembah lembut. Wa dhahika ma'ahu, Nabi ketawa dengannya. Falamma sa'alathu an dhalik, apabila Sayyidatina Aisyah bertanya tentang perkara itu. Padahal Nabi tadi kata dia orang ni, orang yang masuk berjumpa dengan dia ini orang yang tidak baik, bi'sa ibnul ashirah. Jadi kenapa tiba-tiba bila bercakap Nabi cakap elok, Nabi gembira, ketawa sekali? Aisyah tanya Nabi, qala inna min syirarin nasi man ittaqahu an-nasu li syarrihi. Sesungguhnya daripada seburuk-buruk manusia, orang yang mana manusia menjauhi, ittaqahu, cuba jauhi daripada keburukannya. Orang yang jahat ni ialah orang yang manusia takut daripada kejahatannya. Jadi kerana sebab dia ni terkenal ataupun dia orang yang selalu buat jahat, jadi manusia bimbang dengan cara mereka cuba lari daripada dikena ataupun berlaku kejahatan daripada orang tersebut. Sebab itu maknanya seakan-akan kita lihat Nabi ni bermuamalat dengan lain. Tiba-tiba Nabi bila bercakap dengan Aisyah, beritahu keadaan sebenar lain pula. Wa kaifa jaza an yudhhira lahu khilafa ma yubtin, bagaimana harus bagi Nabi menzahirkan
menyalahi apa yang terdapat dalam hatinya. Wa yaqulu fi dhahrihi ma qala, dan dicakap belakang apa yang Nabi kata bi sabnul ashirah. Sebut buruk orang daripada kabilah itu. Okey. Jadi itu iskalnya. Fal jawabu an zalika, maka jawapan daripada demikian itu, anna fi'lahu alaihi salam kana istilafan limithlihi. Ha, adalah perbuatan Nabi itu istilafan, untuk menarik dan untuk memesrakan orang yang seumpama dia. Cara Nabi cakap baik tu tujuan Nabi nak tarik dia. Nabi nak jadikan dia orang yang jinak dan orang yang lembut. Fatatiban li nafsihi, untuk mengelokkan diri dia, supaya Nabi tidak bersikap kasar. Nabi bercakap elok, tujuan untuk orang tadi rasa senang, rasa mesra dengan Nabi. Liyatamakkana imanuhu, supaya jadi teguh imannya. Wa yadkhula fil islami bisababihi atba'uhu, dan akan masuk Islam dengan sebabnya itu oleh pengikut-pengikutnya. Bila Nabi buat begitu, maka pengikut-pengikut dia akan masuk Islam juga. Wa yarahu mithluhu fayanjazibu bidzalika ilal Islam, lalu dilihat oleh orang yang seumpamanya, maka orang lain akan, bila nampak Nabi layan dengan mesra ni, maka dia akan tertarik kepada Islam. Wa mithlu hadza ala hadzal wajhi, dan seumpama ini atas cara jalan ini, qad kharaja min haddi mudaratid dunya, itu terkeluar daripada had mudarah. Mudarah ni makna kita kata istilah kita bodek lah, membodek ataupun menjilat. Istilah yang digunakan sekarang ni penjilat, ataupun orang yang suka bermanis-manis kata. Bukan tujuan mudarah, atau kita sebut mujamalah, muja ni. Tak. Itu tidak termasuk, keluar daripada had mudaratid dunia. Keluar daripada dikira had membodek ataupun bercakap manis berkaitan perkara dunia. Tak termasuk itu. Bahkan dia pergi kepada ke arah asya ila siyasati ad-diniyah, termasuk dalam aspek siasah ad-diniyah. Politik dalam, bukan politik agama, maknanya dalam makna urusan penyusunan ataupun pentadbiran siasah yang ada kaitan dengan agama. Yang ada kaitan agama. Sebab apa? Tujuan Nabi bercakap elok dengan orang yang pada zahirnya itu orang yang teruklah perangai dia, tapi Nabi cakap elok, tujuannya ada siasah di sebalik itu, ada tujuan politik, supayanya dapat pengikut-pengikut dia tertarik, dan juga orang yang seumpamanya daripada pembesar-pembesar ketua yang lain akan jadi rapat dan juga akan tertarik kepada Islam. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'lifuhum, dan adalah Nabi ni kadang-kadang yasta'lifuhum, melembutkan hati orang sebegini, bi amwalillahil aridah, dengan harta Allah Taala yang luas. Jadi kadang ni benda ni maklum, setengah daripada pembesar-pembesar kabilah ataupun kaum-kaum Arab Badawi yang datang baru memeluk Islam ni, apabila ada harta, Nabi beri banyak ke dia orang. Nabi banyak beri kepada dia orang. Sebab apa? Sebab nak tarik pada Islam. Itu antara golongan, kalau kita lihat dalam asnaf zakat, dia ada muallafati qulubuhum, orang yang mana diberi kepada orang, hatta dalam perinciannya ulama sebut orang yang mana diharapkan Islam dia dan Islam kaumnya. Maka Nabi beri harta. Fa kaifa bil kalimatil layyinah, maka bagaimana pula dengan kalimah yang lembut? Kalau harta pun Nabi bagi, maka kalimah yang lembut apatah lagi. Wa an Safwana, dan daripada Safwan pula, laqad a'tani wa huwa abghadun nasi ilayya, menceritakan daripada Safwan, okay? Safwan ibnu Umayyah ibnu Khalaf. Jadi Safwan kata, sesungguhnya Nabi memberi kepada aku pemberian, wa huwa abghadun nas, ketika itu Nabi di sisi hati aku, dia orang yang paling aku benci, ilayya. Fama zala yu'tini hatta dan sentiasalah Nabi memberi kepadaku. Jadi Nabi beri lagi hatta sara ahabbal khalqi ilayya, sehingga jadilah baginda orang yang paling aku sayang, aku kasih. Jadi Safwan bin Umayyah kata, masa Nabi beri pada aku, tidak ada dah orang yang paling aku benci daripada baginda. Sehingga Nabi beri sehinggalah jadilah baginda Nabi orang yang paling kasih kepadaku. Wa qauluhu fihi, dan Nabi kata juga bi'sa ibnul ashirah, Nabi kata seburuk-buruk orang daripada kabilah itu, huwa ghairu ghibah,
Itu tidak masuk daripada ribah. Tidak masuk daripada ribah. Ini kita maklumlah ada beberapa perkara yang mana tidak dianggap sebagai ribah. Sebagaimana para ulama radhiyallahu taala anhum mereka himpunkan. Ada dalam 6 perkara. Al-qadhu laysat biribatin, al-qadhu laysa biribatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Al-qadhu, bercakap, kita kata mengumpat lah tu, mengumpat ataupun cakap buruk kepada seseorang itu laisa biribatin, tidak dianggap ribah, fi sittatin, pada 6 perkara, pada 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin, orang yang dizalimi, wa mu'arrifin, tujuan untuk pengenalan orang itu, wa muhadzirin, tujuan untuk memberi amaran kepada orang lain, wa muhajirin fisqan wa mustaftin wa ma, dan kepada orang yang menjaharkan. Mujahir makna orang yang menzahirkan kefasikan, ahli fasik. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin, seterusnya kepada orang minta fatwa. Bila qadi bertanya atau mufti bertanya nak ceritakan sifat seseorang. Wa man talabal i'anata fi izalati munkari, dan juga orang yang diminta pertolongan untuk menghilangkan perkara mungkar. Dia perlulah cerita perkara sebenar. Itu tidak dianggap sebagai ribah. Maka di sini tidak dianggap sebagai ribah. Huwa ghaira ghibatin, bal huwa ta'rifu ma alimahu. Dia termasuk daripada aspek memberitahu apa yang Nabi tahu daripadanya, liman lam ya'lam, kepada orang yang tidak tahu. Itu kata wa mu'arrifin wa muhadzirin. Tujuan untuk memberitahu. Jadi Nabi kata bi sabnul asyirah, nak beri peringatan. Ni jaga molek dia ni. Jaga molek orang ni. Ini penting juga ya. Jadi kita dalam bermuamalah ataupun bersosial dalam masyarakat ni, maknanya kita kata hazar ataupun sikap kena alert. Kita tak boleh betul, bukan tak boleh betul, memanglah hati seorang yang betul itu memang baiklah tapi ada orang yang mana kita kena kenal, supaya kita perlu jauhi keburukan ataupun bahaya yang boleh datang daripada dia. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang mungkin akan terpedaya ataupun akan diperdayakan orang. Okey. Kemudian apa lagi tadi? Masuk berkaitan dengan liyuhdhara haluhu, supaya dapat dihazarkan. Dihazar ni maksud apa? Dijaga-jaga tentang keadaannya. Wa yuhtaraza minhu, dan dapat dibuat ihtiras, dapat berjaga-jaga daripadanya. Wala yuthaku bijanibihi kulla thiqah, dan jangan percaya daripada dia itu sepenuh-penuh percaya. Wala yuthaku bijanibihi kulla thiqah, supaya orang tak percaya betul-betul. Maknanya kalau nak percaya pun percaya sikit-sikit dah lah. Betul, orang ni ada orang macam gini, kita nak percaya belaka pun tengok juga. Wala siyama wa kana muta'an, apatah lagi kalau seorang itu muta'an, orang yang dipatuhi, ketua. Wa matbu'an fi qaumihi, dan diikuti dalam kaumnya. Wa mithlu hadza idza kana li daruratin, dan seumpama itu kalau kerana ada darurah, ada situasi mendesak. Wa daf'i madaratin, dan menolak kemudaratan. Lam yakun bi ghibatin, tidak dianggap sebagai ghibah, sebagai kita kata apa, sebagai mengumpat ni. Bal kana jaizan, bahkan hukumnya harus. Bal wajiban fi ba'dil ahyan, bahkan jadi wajib pula pada setengah keadaan. Ka'adatil muhaddithin, seperti menjadi adat ahli hadis, fi tarjihir ruwah, pada nak mentarjihkan rawah, tajrih fi tajrihir ruwah, pada mentajrihkan rawi-rawi. Ada rawi yang ditajrihkan, ditajrihkan. Rawi ini ada tidak siqah,
Rawi ni kita kata lupa, rawi ni begiang-begiang. Itu tajrih yang berlaku dalam di sisi ulama hadis itu tujuan yang darurah, tujuan yang kerana keagamaan. Wal muzakkina fi syuhud, dan juga tujuan muzakkin, untuk tujuan tazkiyah pada syahadah, pada penyaksian. Orang ini boleh disaksi ataupun tidak. Fa in qila, kalau dikatakan fama ma'nal mu'dil al-warid fi hadithil barirah min qawlihi li Aisyah. Okey. Maka apakah makna al-mu'dil? Mu'dil ni makna perkara sukar, kesukaran yang berlaku ataupun iskal yang berlaku pada hadis Barirah. Barirah ni hamba yang dibeli oleh Sayyidatina Aisyah. Masalahnya yang akan sebut lepas inilah. Jadi dalam hadis itu, hadis Barirah dipanggil. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Nabi berkata kepada Aisyah, wa qad akhbaratu anna mawaliya Barirata, Aisyah telah beritahu kepada Nabi bahawa maula, tuan kepada Barirah ni, abau bai'aha illa an yakuna lahumul wala, enggan nak jual Barirah kecuali mereka ada hak untuk mendapatkan wala. Wala ni apa? Nabi SAW sebut al-wala liman a'taq. Wala itu bagi orang yang memerdekakan. Wala ini ialah hak yang ada kepada tuan hamba ke atas hamba apabila dimerdekakan hamba tu. Jadi kalau hamba itu tidak ada waris lain ke apa kan, ada bahagian bagi tuannya pada harta pusaka hamba. Nampak tak? Jadi walak itu yang kadang tuan ni nak. Sebab apa? Dah kalau hamba tu tiba-tiba jadi kaya, dia ada bahagian daripada harta tu. Jadi keistimewaan hak walak ni. Maka tuan yang lama nak jual Barirah pada Aisyah, disyaratkan walak tu saya nak. Faqala laha alaihi salatu wassalam, maka Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, ishtariha, belilah, washtariti lahumul wala, dan syaratkan bagi mereka itu wala. Tak apalah, syaratlah kepada mereka wala. Okey. Fa fa'alat, maka Aisyah pun buat begitu. Thumma qama khatiban, kemudian Nabi pun bangun berkhutbah. Faqala ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, apakah gerangan sekumpulan manusia yang meletakkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Kullu syaratin laisa fi kitabillah fahuwa batilun, setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka itu batil. Jadi tiba-tiba Nabi bangun berkhutbah, Nabi kata syarat tu batal. Tadi Nabi suruh Aisyah beli dan buatlah syarat tu. Tiba-tiba Nabi bangun khutbah kata syarat tu tak betul, batal. Tidakkah itu menyalahi? Itu iskal. Itu al-mu'dil itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amaraha bi syarti lahum, padahal Nabi telah menyuruh untuk membuat syarat bagi mereka. Wa alaihi ba'u, dan di atas syarat itulah mereka jual. Walaulahu, kalaulah tidak kerana itu, wallahu alam, lama ba'uha min Aisyah, nescaya mereka boleh jadi takkan jual Barirah kepada Aisyah. Kama lam yabi'uha qablu, sebagaimana mereka tak akan jual sebelum tu, hatta syaritu dzalika 'alaiha, sehingga mereka syaratu dzalika 'alaiha, mensyaratkan demikian ke atas Aisyah. Thumma abtalahu, tiba-tiba Nabi membatalkan syarat. Wa huwa qad harramal ghisya wal khadi'ah, padahal Nabi telah mengharamkan berlaku penipuan dan juga berlaku tipu dalam jual beli ni. Maka ini berlaku satu iskal lah. Maka apa jawapannya? Fa'lam, hendaklah kamu ketahui, akramakallah, semoga Allah Ta'ala memuliakan kamu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam munazzahun an dhalika, Nabi ini maha suci, Nabi daripada berlaku demikian itu, mimma yaqa'u, daripada apa yang berlaku, fi balil jahil min hadha, pada dalam fikiran orang yang jahil tentang ini. Walitanzihil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bersihnya Nabi, min anzalika ma qad ankara qaumun hadhihi ziyadah, apa yang mengingkari oleh sekumpulan daripada ulama akan penambahan ini pada riwayat. Jadi ada sebahagian ahli yang dikata ini penambahan pada riwayat ini, berlaku penambahan pada riwayat. Qauluhu, apa dia? Penambahan ankara, perkataan riwayat dalam riwayat itu, ishtariti lahum wala. Jadi dalam riwayat ini kalimah ini kalimah ziyadah, penambahan. Id laysat fi aktsari turuqil hadis,
Kerana dia tidak ada dalam kebanyakan hadis, tak ada riwayat yang Nabi suruh Aisyah buat syarat itu. Ma'athabatiha fala i'tirada biha. Okey. Jadi anda yang pertama, ziyadah itu tidak wujud. Satu. Maka tidak berlaku iskal lah, sebab Nabi tak suruh pun buat perkara yang menyalahi tu. Wa ma'athabatiha, dalam andaian kedua, kalaulah sabitnya riwayat ini, fala i'tirada biha, maka tidak ada bangkangan, tak boleh kita bangkang juga. Sebab apa? Idh yaqa'u lahum bima'na alaihim, kerana boleh jadi lahum dengan makna alaihim. Di dalam kaedah ya, huruful jar tata'awar. Dalam kaedah bahasa Arab, harah jar ni dia boleh menggantikan harah yang lain pada makna. Kadang harah ni dia boleh ambil makna harah lain. Sebab itu perlu seorang itu dalam pemahaman bahasa Arab ni kena luaskanlah. Sebab kalau belajar peringkat pertama tak, peringkat pertama boleh kita jadi kita ingat itu saja makna bagi haraf tersebut. Padahal kita tengok maknanya banyak lagi. Bukalah kitab Mughnil Labib dan seumpamanya yang menceritakan tentang makna haraf. Makna huruf-huruf ni ada makna. Bahkan dia kadang makna huruf tu boleh ambil makna huruf satu lagi. Itu tidak pelik lah tu. Ya? Mungkin masa sekolah gitu, sekolah menengah kan, cikgu ajar makna dia gini je. Fi makna fi je. Dalam. Tiba-tiba kita kata fi juzu'in nakh, la usallibannahu fi juzu'in nakhli. Juzuk jadi dalam batang pokok. Padahal situ fi bermakna ala. Jadi bila dah kita belajar lama-lama sikit, kita tahu bahawa ada huruf-huruf ini dia boleh ganti kepada huruf lain. Huruful jar tata'awar. Okey. Idh yaqa'u lahum bima'na alaihim. Qala Allah Ta'ala ulaika lahumul la'nah, dan mereka itulah bagi mereka laknah. Ai alaihim. Padahal laknat ni bukan doa kebaikan. Laknat ni doa kecelakaan. Apa guna lahum? Padahal lahum ni penggunaan bagi sesuatu yang mendatangkan manfaat. Nampak Jadi ishtariti lahum, ada yang kedua bahawa ishtariti lahum ai ishtariti alaihim, bahawa syarat itu syarat yang tidak memenangkan mereka. Makna syarat itu bukan untuk tujuan manfaat mereka. Wa qala wa in asatum falaha, kalaulah kamu buat jahat maka falaha, patutnya fa'alaiha. Tapi kenapa guna lam yang memberi maksud linafai, padahal itu mudarat. Jadi itu berlaku, tak ada masalah. Jadi kalau belajar bahasa Arab satu tangga ataupun pada permulaan, mungkin dia akan menafikan benda-benda macam ni. Ai fa'alaiha, fa'ala hadha, maka di atas ini yakunu makna, maka jadilah makna ishtariti alaihim wala'a laki, syaratkan ke atas mereka, wala itu milik kamu. Jadi Nabi tidak suruh Aisyah buat perkara yang menyalahi hukum. Tiba-tiba Nabi batalkan dengan perkataan ni, tak. Wa yakunu maqamun Nabi SAW, dan jadilah qiyamun Nabi, berdirinya Nabi, wa wa'dhuhu, dan memberi peringatan Nabi khutbah tu, lima salafalahum, kerana apa yang telah berlaku pada mereka, min syartil wala', daripada pensyaratan wala' li anfusihim, kepada diri mereka, qabla dhalik, sebelum itu. Jadi Nabi bangun tu untuk menegahkan lagi hukum tu, bahawa apa yang mereka buat daripada mensyaratkan wala' kepada diri itu salah. Wa wajhun thanin, wajah yang kedua, anna qawlahu alaihi salam ishtariti lahumul wala', syaratkan bagi mereka wala' laisa ala makna al-amri, bukan makna suruh. Tu ada juga takwilan dia. Jadi itu kena luas pembacaan, dan juga kita kena ambil daripada para ulama yang tahu tentang uslub-uslub Arab. Dia kata bukan makna suruh tu, lakin ala makna taswiyati wal i'lam, bahkan di atas jalan makna taswiyah, sama dan juga sekadar beritahu, bi anna syartahu, bahawa syaratnya bagi mereka, pensyaratan wala' bagi mereka itu, la yanfa'uhum ba'da bayanin Nabi, tak akan memberi manfaat kepada tidak memberi manfaat kepada mereka setelah diterang oleh Nabi kepada mereka sebelum itu, annal wala'a liman a'taqa, bahawa wala' itu milik orang yang memerdekakan. Faka'annahu qala, maka seakan-akan Nabi kata ishtariti aw la tashtariti. Seakan gitu. Jadi macam taswiyah pula. Musyarat ke tak syarat ke, fa innahu syartun ghairu nafi', maka dia itu syarat yang tidak manfaat. Jadi seakan Nabi kata gini,
Bila Aisyah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak beli Barirah, lepas tu aku nak merdeka dia. Tetapi orang tuang asal itu syaratkan kalau aku merdeka, walak milik dia, bukan milik aku. Padahal aku beli, aku yang nak merdeka dia. Jadi tuang yang nak jual tu kata tak apa, tapi walak mereka nak. Bila dia tahu gitu, Nabi kata, buat syarat, buat syarat. Faham tak? Nak buat syarat, buatlah syarat. Jadi cakap tu bukan makna Nabi suruh buat syarat. Bahawa buat syarat ke tak buat syarat tak ada apa-apa, tak berguna. Tak? Okay. Jadi itu juga boleh jadi andaian kepada perkataan Nabi, ishtaritilah al-wala. Syaratlah bagi dia wala. Dengan maksud bukan sungguh-sungguh. Laisa bi amrin, laisa ala makna al-amri. Okay. Wa ila hadza, dan kepada inilah zahaba ad-Dawudi wa ghairuhu, berpandangan Imam Dawudi dan selainnya. Wa tawbikhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan celaan Nabi kepada mereka. Wa taqri'uhum ala dhalik, dan larangan Nabi, herdik Nabi di atas mereka itu, yadullu ala ilmihim bihi qabla hadza, menunjukkan Nabi tahu tentang peristiwa itu sebelum ni. Nabi tahu perbuatan itu. Okey, itu wajah kedua. Al-wajhu tsalitsu, wajah ketiga, anna makna qawlihi, bahawa makna perkataan Nabi, ishtariti lahumul wala, syaratkan bagi mereka wala, ai azhiri lahum hukmah, zahirkan, nyatakan kepada mereka hukumnya, wa bayyini indahum sunnatah, dan terangkan di sisi mereka sunnahnya, apa yang sebetul. Annal wala'a innama huwa liman a'taq, bahawa wala itu hanya saja milik orang yang memerdekakan. Thumma ba'da hadza, kemudian lepas pada itu, qama huwa sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bangun, mubayyinan zalikan, menerangkan demikian, wa muwabbikhan, hal keadaan dia mencela ala mukhalafati ma taqaddama minhu fi, atas kesalahan yang menyalahi apa yang telah terdahulu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila, okey, selesai dah tentang masalah ataupun perbahasan ini. Okay, masuk cerita lain pula. Fa in qila, iskal yang lain pula. Jika dikatakan, fama makna fi'li Yusufa alaihi salam, apakah makna perbuatan Nabi Yusuf bi akhihi, dengan saudaranya? Iz ja'ala siqayata fi rahlihi, apabila dijadikan siqayah, alat sukat itu dalam rahlihi, dalam kita barang yang diletakkan di atas kenderaan unta tu. Kan Nabi Yusuf dia sembunyikan bekas siqayah, bekas sukat tu dalam barang yang diberi kepada adik-beradiknya untuk bawa pulang bersama dengan makanan-makanan lah. Wa akhadhahu bismi sariqati, dan Nabi Yusuf mengambil ataupun dikenakan jenayah dengan nama mencuri. Dia kata mencuri. Wa ma jara ala ikhwatihi fi dhalik, apa yang berlaku di atas saudaranya pada demikian itu. Wa qaulihi ta'ala, dan perkataan dalam Allah Taala sebut dalam Quran, innakum lasariqu, sesungguhnya kamu ini mencuri. Ayatuhal airu innakum lasariqun. Jadi wahai orang yang air, rombongan, wahai rombongan, sesungguhnya kamu mencuri. Qalu nafqidu suwa'al malik, kami hilang alat sukat, alat menyukat yang milik kepada raja. Katanya dibuat daripada emas lah, sukat alat tu dibuat daripada emas. Jadi dituduhlah ataupun diberitahu bahawa dalam rombongan itu ada barang tersebut dalam mereka, dan dituduh mereka lasarikun walam yasriku, walhal mereka tidak curi pun. Jadi tidakkah itu satu bentuk helah yang mana kita kata perbuatan yang jahat lah, perbuatan yang tidak sesuai dengan Nabi. Tengok apa jawapan dia. Fa'lam, hendaklah kamu ketahui, akramakallah, moga Allah Ta'ala memuliakan kamu, annal ayata tadullu ala annal fi'la Yusufa, ayat itu menunjukkan bahawa perbuatan Nabi Yusuf kana an amrillah, perbuatan Nabi Yusuf tu dengan arahan Allah Ta'ala. Liqaulihi Ta'ala, kadzalika kidna li Yusuf, belakang lepas pada itu Allah Ta'ala cerita, kadzalika kidna li Yusuf, begitulah kami
membuat perancangan kepada Nabi Yusuf. Kami ajar Nabi Yusuf buat perancangan dia. Wa ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tidaklah dia mengambil saudaranya itu atas agama raja. Illa an yasha Allah, atas syariat dan agama raja, kecuali apa yang Allah Taala nak. Narfa'u darajatin man nasha, kami angkatkan darajat sesiapa yang kami nak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan atas setiap orang yang berilmu itu ada orang lebih alim. Fa in kana kadzalika, maka bila demikian, bila perkataan itu ataupun perancangan itu daripada Allah, fala i'tirada bihi, maka tak boleh kita i'tirad. Kana fihi ma fihi, apa-apa yang ada pun begitulah, tak boleh i'tirad. Wa aidan, lebih-lebih lagi, fa inna yusufa kana a'lama akhahu, kerana sesungguhnya Nabi Yusuf kana a'lama akhahu, telah memberitahu kepada saudaranya Bunyamin tu, inni ana akhuka fala tabtais, maka aku ini saudara kamu, jangan kamu susah, jangan kamu bimbang. Fakana ma jara alaihi ba'da hadza min wafqihi wa raghbatihi, dan adalah yang berlaku ke atas saudaranya itu Bunyamin lepas pada itu daripada persetujuan dan keinginan dia juga. Jangan takutlah. Tak. Wa ala yaqinin min uqbal khairi lahu, dan di atas keyakinan daripada kesudahan yang baik baginya. Wa izahati su'i anhu, dan hilangnya keburukan daripadanya. Wa madarrati bidzalik, dan kemudaratan demikian itu. Wa amma qawluhu, adapun perkataan Nabi Yusuf, ayyatuhal 'iru innakum lasarikun, perkataan tu, wahai rombongan, sesungguhnya kamu ini pencuri. Dah tu Nabi kata curi tu, katanya falaisa min kalami Yusuf wala min qawlihi, bukan perkataan Nabi Yusuf. Fayalzamu alaihi jawabun li hali syubhihi, yang kita perlu jawab untuk meleraikan syubhah dan keraguan. Jadi perkataan siapa tu? Wala alla qailahu in husina lahu ta'wilu, dan boleh jadilah yang berkata itu jika sesuai untuk ditakwilkan, kainan mangkana, apa-apa pun, zanna ala suratil hali dhalik, yang mana dia itu disangka atas rupa hal demikian itu. Mana? Jadi yang kata itu ialah pekerja ataupun pegawai, bukan Nabi Yusuf, orang suruhan Nabi Yusuf. Tak. Yang kata innakum lasariku tu bukan Nabi Yusuf seru. Tak, tapi orang bawah dia yang memberitahu bahawa kita telah kehilangan ni. Jadi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka perkataan tu bukan daripada Nabi Yusuf. Okey. Itu satu. Wala alla qailahu in husina zan kainan man kana zanna ala suratil hal. Jadi itu dia. Yang keduanya, boleh diandaikan juga bahawa perkataan tu lahir atas sangkaan hal keadaan kehilangan itu, makna berlaku kecurian. Wa qad qila, dah sungguh dikata qala dzalika li fi'lihim qablu bi Yusuf, sungguhnya dikata bahawa demikian itu kerana perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf. Sebelum itu dia buat dengan Yusuf, wa bai'ihim lahu, dan jual Yusuf baginya. Jadi kerana sebab itulah dituduh dituduh saudara dia tu kerana perbuatan lama. Wakila ghairu dzalik, ada mengatakan selain daripada demikian tu. Wala yazamu an yuqawwalal anbiya'u ma lam ya'ti annahum qalu, dan tidak lazim bahawa yuqawwala, menuduh. Taqawwala ni makna yuqawwala ni makna menuduh perkataan mereka, perkataan mendustakanlah, mendustakan malam ya'ti annahum qalu, bahawa daripada perkara yang tidak datang bahawa mereka kata. Tak boleh kita nak kata tuduh Nabi ni benda yang Nabi tak kata. Hatta yutlabal khalasu minhu, sehingga kita tuntut bagaimana jalan pelepasan daripadanya. Wala yalzamu li'tidharu an zallati ghairihi, maka tidak lazim minta maaf daripada kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain kata pun, contoh pegawai dia ataupun orang bawahan Nabi Yusuf kata innakum lasarikum, dia tuduh salah. Kenapa perlu orang lain minta maaf kepada kesalahan orang lain? La yalzamu li'tidhar, tidak mesti minta uzur, minta maaf daripada kesilapan orang lain, bukan kesalahan dia pun. Jadi tidak adalah di situ
dalil ataupun hujah mengatakan bahawa Nabi Yusuf dalam kisah ini menyatakan perkara yang tidak benar. Okey. Habis. Faslun, ini satu fasal. Fi hikmati fi ijra'il amradi wa shiddatiha alaihi salatu wassalam wa ala jami'il anbiya. Pada hikmat diperlakukan penyakit dan bersangatan sakit ke atas Nabi itu. Wa ala jami'il anbiya, dan ke atas sekalian para Nabi. Ini iskal berlaku. Macam mana? Nabi ni kekasih Allah. Macam mana bila sakit? Allah Ta'ala beri Nabi sakit juga. Bahkan sakit Nabi itu kadang lebih sakit daripada sakit umat. Kata kekasih Allah. Katanya orang yang dikasihi oleh Allah. Itu iskal itu. Fa in qila, maka jika dikatakan famal hikmatu fi ijra'il amradi wa shiddatiha alaih, apakah hikmat pada melakukan penyakit, berlakunya penyakit dan bersangatan penyakit ke atas Nabi, wa ala jami'il anbiya alaihimussalam, dan ke atas sekalian para Nabi. Wa mal wajhu fi mabtalahumullahu bihi minal bala, apa wajah munasabahnya pada perkara yang Tuhan balakan para Nabi daripada sekalian daripada bala-bala. Wa imtihanuhum fi mabtalahu mal wajhu fi ma fi imtihanihim wa imtihanihim bimamtuhinu bihi, dan ujinya mereka. Allah Ta'ala uji mereka pada perkara yang diuji dengannya. Ka Ayyuba, seperti Nabi Ayub. Wa Ya'qub, Nabi Ya'qub. Wa Daniel, Nabi Daniel. Wa Yahya, Nabi Daniel duduk pada zaman apa? Zaman Nabukadnezar. Bukhtanasar bahasa Arab. Ni raja di Babylon ni. Raja di Babylon. 4 orang raja yang memiliki dunia, yang mana kerajaannya memiliki dunia. Apa dia? 2 Islam, 2 kafir kan? Namrud dengan Nabukadnezar. Seorang lagi apa dia? Zulkarnain dengan apa? Dengan Sulaiman maksudnya. Betul lah. 4 yang mana disebut memiliki dunia ni, yang mana kerajaannya luas lah kira-kiranya. 2 Islam, 2 kafir. Ni Bukhtanasar ataupun Nabukadnezar. Hidup zaman tu. Wa Yahya, dan Nabi Yahya, wa Zakaria, wa Isa, wa Ibrahim, wa Yusuf, wa ghairihim salawatullah alaihim wa hum khiratuhu, pada mereka ni pilihan Allah, min khalqihi, dari kalangan makhluk Allah, wa ahibba'uh, dan orang yang Allah Ta'ala kasih, wa asfiya'uhu, dan orang Tuhan pilih. Kenapa kena juga pada Nabi? Nampak tak? Itu kadang-kadang kata Nabi pun kena sakit juga. Jadi kita tak boleh nak letak gitu. Orang tu jahat tapi mati dia tak sakit. Dia tu jahat tapi mati dia nampak tenang saja. Nampak. Orang tu baik contohnya. Orang tu orang soleh, tiba-tiba orang mati dia tu sakit. Alhamdulillah. Dan seumpamanya. Jadi itu bukan ukuran. Tengok sini. Fa'lam, hendaklah kamu ketahui, wafaqakallah, semoga Allah memberi taufik kepada kamu, anna af'alallahi ta'ala kullaha adlun, perbuatan Tuhan semuanya adil belaka. Wa kalimatihi jami'aha, dan kalimah Tuhan sekaliannya sidqun, benar. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang mengubah bagi kalimah ketentuannya. Yabtali ibadah, Allah menguji hamba-Nya. Kama qala Allah Ta'ala lahu, sebagaimana Allah Ta'ala kata, linanzura kaifa ta'malun, supaya kami melihat apa yang mereka kerjakan. Waliyabluwakum, dan ayat lain lagi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu manakah di antara kamu yang lebih elok amalannya. Waliya'lamallahu alladhina amanu minkum, dan supaya mengetahui Allah orang yang beriman di kalangan kamu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, dan supaya kami uji kamu sehingga dapat kami mengetahui orang yang bersungguh-sungguh di kalangan kamu dan orang yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami ujikan berita kamu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam sahib, dan belum lagi Allah Ta'ala mengetahui orang yang berjihad bersungguh-sungguh di kalangan kamu dan mengetahui orang yang sabar, supaya Allah Ta'ala akhirnya memberitahu ataupun
menzahirkan kepada orang tentang manakah orang yang bersungguh-sungguh dan manakah orang yang sabar. Bukan makna Tuhan tak tahu lagi, walam ya'lam itu jelaslah. Bukan maksudnya ilmu Tuhan tu baru tahu. Dalam akidah kita maklum dah bahawa Allah Ta'ala, ilmu Tuhan takluk tanjizi qadim, langsung telah dan sejak azali lagi Allah Ta'ala tahu setiap perkara secara jumlatan wa tafsila. Famtihanuhu azza wa jalla iyyahu, maka menguji Tuhan akan para nabi bidurubil mihani, dengan pelbagai bentuk ujian, ziyadatun fi makanatihim, itu penambah bagi kedudukan mereka, wa rifa'atun fi darajatihim, dan mengangkat bagi darjat mereka, wa asbabun listikhraji halatis sabri wa ridha, dan sebab supaya terkeluarnya keadaan-keadaan hal-hal redha dan juga sabar, wasyukri wattaslim, kesyukuran dan juga penyerahan diri, wattawakkul, tawakal, wattafwid, dan juga penyerahan urusan, wadduai, dan berdoa, wattadarru'i minhum, dan rasa rendah diri minta daripada mereka ni. Bila kena bala, nampak macam mana para nabi buat, nabi sabar, nabi minta doa, nabi serah, wa ta'kidun li basairihim fi rahmatil mumtahinin, dan meneguhkan bagi basairihim, bagi mata hati mereka, fi rahmatil mumtahinin, pada rahmatnya bagi orang-orang yang diuji, wasyafaqati ala mubtalin, dan rasa kasihan belah kepada orang yang diberi bala, wa tadhkirun li ghairihim, di samping memberi peringatan kepada selain daripada nabi, wa mau'izatun li siwahum, dan menjadi sebagai mau'izah kepada selain para nabi, liyata'assau fil bala'i bihim, liyata'assau bihim fil bala, supaya mereka ni dapat mengikut para nabi ketika kena bala, ketika dibala ataupun diuji. Orang-orang lain ni, umat ni akan ikut, oh para nabi ni kena bala lebih lagi, maka mereka sabar, patut kita ikut mereka. Wa yatasallau fil mihan, dan mereka rasa tenang, rasa selesa, rasa tidak tersempit apabila dalam diuji, bima jara alaihim, dengan apa yang berlaku di atas mereka, wa yaqtadu bihim fis sabr, dan mengikut mereka pada kesabaran, wa mahun, dan juga menghapuskan lihanatin faratat minhu, kepada kegelinciran ataupun kesilapan yang berlaku daripada mereka. Faratat ni makna kelampauan, kesalahan yang berlaku daripada mereka. Dia dosa ini menghapuskan kesilapan dan kesalahan itu. Au ghafalatin salafat lahum, ataupun kelalaian yang berlaku daripada pihak mereka. Liyalqallaha ta'ala, supaya akhirnya mereka berjumpa dengan Allah, tayyibina muhadzabina, dalam keadaan mereka itu suci dan juga jernih suci. Tuhan buang belaka dah. Bila kena ujian bala ni, dosa tu dibuang, dosa tu dihapuskan, dibersihkan. Waliyakuna ajruhum akmal, dan supaya jadilah pahala mereka dapat sempurna. Wa thawabuhum awfar wa ajzal, dan balasan pahala itu lebih besar dan lebih banyak. Wabihi ilahi qala hadatsana Qadi Abu Ali Al-Hafidh hadatsana Abu Husain As-Sarafi wa Abu Al-Fadl ibn Khairun qala hadatsana Abu Ya'la Al-Baghdadi hadatsana Abu Ali As-Sinji hadatsana Muhammad bin Mahbub hadatsana Abu Isa Tirmidzi wa hadatsana Qutaybah hadatsana Hammad bin Zaid an Asim ibn Bahdalah an Mus'ab bin Sa'd an Abi qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayun nasi ashaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat bala cubaannya? Qala al-anbiya, kata Nabi, ialah para nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang yang hampir dengan ciri Nabi, orang yang dekat dengan ciri Nabi. Fal amthal, dan orang yang lagi dekat. Nabi banyak orang yang macam yang hampir kedudukan dengan Nabi, kemudian orang yang lagi hampir. Nampak? Jadi peringkat-peringkat itulah. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi, seseorang lelaki itu diuji mengikut kedudukan agama dia, kekuatan agamanya. Fama yabrahul bala'u bil amdi, sentiasalah bala itu kena kepada hamba, hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sehingga bala ini membiarkan seseorang itu berjalan di muka bumi, wama alaihi khati'ah, sehingga tidak ada di atasnya satu kesalahan. Jadi Nabi sebut sentiasalah bala itu kena kepada orang hamba Allah Ta'ala ni, sehingga akhirnya dia tidak biarkan tu jalan sehingga habis dosa. Habis dosa sebab apa? Sebab
Bala tu sentiasa ada, dan bila bala ada, bala ini menghapuskan dosa, sehingga berjalan seorang itu atas muka bumi dengan keadaan dosanya dihapuskan. Apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Betapa ramai di kalangan para nabi yang dibunuh ataupun mati bersertanya ribbiyun, para ulama. Kathirun, ramai. Fama wahanu, mereka tidak lemah. Lima asabahum, kerana apa yang kena kepada mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Wa ma dha'fu, tidak mereka jadi dhaif, lemah. Wa mastakanu, dan tidak mereka jadi lemah. Wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang sabar. Wa ma kana qaulahum, tidaklah perkataan mereka illa an qalu rabbana ighfir lana, kecuali mereka berkata rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, ya Allah ampunkanlah bagi kami dosa kami dan kelampauan kami dalam urusan. Wa thabbit aqdamana, tetapkanlah kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami di atas kaum yang kafir. Fa atahumullahu thawabad dunya, maka Allah Taala beri pada mereka pahala balasan dunia, wa husna thawabil akhirah, dan keelokkan pahala balasan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Taala kasih kepada orang yang membuat baik. Wa an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah pula, ma yazalu al-bala'u bil mu'min fi nafsihi, sentiasalah ujian itu pada orang mukmin pada dirinya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta yalqallah, sehinggalah berjumpa Allah Taala, wa ma alaihi khati'ah, yang mana ketika itu tak ada dosa dah. Kerana Allah Taala beri ujian ni sentiasa ada. Pada diri, pada harta, pada anak, sehingga orang tadi jumpa Tuhan dalam keadaan tak ada dosa, sebab dosa terhapus dengan dikenakan bala tadi. Tapi jangan kita minta bala pula. Jangan minta bala. Wa an Anasin anhu alaihi salam, daripada Anas pada Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, kalau Allah Taala inginkan daripada hamba-Nya kebaikan, ajalalahu 'uqubata fid dunya, Allah Ta'ala akan segerakan balasan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, bila Tuhan hendaki di kalangan hamba itu keburukan, amsaka anhu bi dhanbi, Allah Ta'ala tahan dengan dosanya, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sehingga disempurnakan balasan pada hari kiamat. Dia jahat, dia tak kena apa-apa bala, tak apa, Tuhan tahan sehingga kesalahan itu akan disempurnakan balasannya di hari akhirat. Dia tak ambuh lagi tu. Wa fi hadithin akhar, pada hadis lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu, apabila Allah Taala kasih pada seseorang hamba, ibtalahu, orang tadi akan Allah Taala uji dia, liyasma'a tadarru'ahu, untuk mendengar rintihan dia. Doa dia, rintihan dia. Tak, bila diuji tentu akan kembali pada Allah. Tuhan suka dengar suara dia. Wa haka Samarqandi anna kullaman kana akrama 'ala Allah Ta'ala, Syekh Samarqandi sebut bahawa setiap orang yang Allah Ta'ala muliakan, kana bala'uhu asyadda, adalah balanya, cubaannya itu lebih berat, kay yatabayyana fadluhu, supaya jadi nyatalah kelebihannya, wa yastaujabat thawab, dan melayakkan dapat pahala. Kama ruya an Luqman, sebagaimana diriwayatkan kisah daripada Luqman bin Hakim, Luqman al-Hakim ni, annahu qala, ya bunayya, wahai anakku, az-zahab wal fiddah yuhtabarani bin nar, emas dan perak diuji maknanya dibersihkan dengan, disucikan dengan api. Orang nak buat macam mana, orang nak pure kan, nak bersihkan emas kan, emas ada emas capur kan, ada emas yang tak tulen. Macam mana nak menulinkan emas? Proses penulinan emas perak dengan cara dibakar. Jadi emas dan perak itu ditulinkan, yakni dibersihkan dengan api. Wal mu'min yukhtabaru bil bala, orang mukmin dia dibersihkan, disuci dengan ujian. Wa qad hukiya, dan sungguhnya dihikayatkan anabtila Yaqub Abi Yusuf, cubaan Nabi Yaqub dengan sebab Nabi Yusuf hilang tu, kana sababuhu, adalah sebabnya, iltifatahu fi salatihi ilaih, ialah memandangnya Nabi Yaqub ketika semayang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan dia mati kecil. Tak, mati kecil. Jadi memanglah Nabi Yaqub sayanglah kepada dia. Maka dia semayang, letaklah Yusuf tepi. Dia semayang, tengah semayang tu dia pandang Yusuf.
Wa Yusufu naimun, dalam keadaan Nabi Yusuf tidur, mahabbatan lahu, kerana kasih kepada Nabi Yusuf. Dia tengah sembahyang tu dia kelih-kelih pandang. Biasalah kita nak tengok anak ke ataupun tengok apa. Jadi tengah sembahyang. Maka Allah Ta'ala pada Nabi kan muamalat ke dah salah, tapi Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi, maka diuji dengan ujian tersebut sehingga hilang anak dia. Mu kasih ingat kepada Yusuf, Allah Ta'ala ambil kekasih dia, buat lari jauh. Siapa menangis, siapa mata dia tak boleh melihat. Bukan buta tapi kerana banyaknya menangis. Wakila, ada mengatakan balishtama yauman huwa wa ibnuhu Yusuf. Bahkan ada mengatakan sebab diuji Nabi Yaqub tu, satu hari Nabi Yaqub bersama dengan anak dia Nabi Yusuf, ala akli hamlin mashwi, makan tu. Hamlin tu makna anak kambing lah, anak kambing yang dipanggang. Wahuma yadhakani, mereka berdua ketawalah, gembiralah ketawa. Wa kana lahum jarun yatim, dalam keadaan bergembira makan kambing apa? Kambing yang dipanggang. Dan mereka mempunyai seorang jiran yang yatim. Fashamma rihahu, lalu dapat bau kambing ini oleh jiran dia tadi. Washtahahu, lalu orang yatim tadi, anak yatim tadi inginlah juga makan, sedap bau ni. Wabaka, menangis dia. Wabakat jaddatun lahu ajuzun libukai, tiba-tiba menangislah jaddah, nenek kepada anak yatim tadi, duduk sebelah rumah tu, menangis juga. Lahu ajuzun libukaihi, kerana cucu dia menangis, menangis dia. Wa bainahuma jidal, antara mereka berdua tu ada jidal, ada dinding. Wala ilma inda Yaqub wa ibnihi, tak ada tahu pun antara Yaqub dan anak dia bahawa ada orang sebelah yang baru dan ingin tu. Fa'uqiba, kalau ikut salah tak salah, dia tak tahu pun. Tapi kerana perkara Nabi ni kedudukan tinggi di Allah, Allah Ta'ala ajar dan uji dia. Fa'uqiba Yaqubu bil buka, maka diuji, dikenakan balasan kepada Nabi Yaqub dengan menangis dia. Asafan ala Yusufa, kerana kerana apa? Asafan ni makna sedih di atas kehilangan Yusuf. Ila ansalat hadaqata, sehingga jatuhlah dua anak mata dia. Wa biyaddat ainahu, sehingga nampak putih, jadi tinggal putih mata. Anak mata jatuh tenggelam, bukan buta jadi seakan selaput, putih jadi mata dia. Minal huzni, kerana sebab sedih sangat. Falamma alima dzalika, apabila mengetahui Nabi Yaqub demikian itu, rupanya itu sebab kok kana baqiyata hayatihi la yaruddu sa'ila, adalah sepanjang baki umur dia tidak pernah menolak orang meminta. Kalau orang minta akan beri. Wa ya'muru munadiyan yunadi ala satihi, dan dia suruh seorang yang menyeru di atas sutuh rumah dia, ala man kana muftiran falyataghadda inda ali Yaqub, barang siapa yang berbuka, yang tak puasa lah, siapa yang berbuka, apa yang tak puasa, maka hendaklah dia makan di sisi rumah keluarga Yaqub. Mari makan sini. Siapa yang tak puasa ini, mari makan. Dia jemput makan. Bila dia tahu bahawa kesalahannya itu. Wa uqiba Yusuf bil mihnati allati nasallahu alaiha. Dan diuji Nabi Yusuf dengan ujian yang Allah Ta'ala ceritakan di atas ni. Waruya anil Laits anna sababa bala'i Ayyub annahu dakhala ma'a ahli qaryatihi ala malikihim fakallamu fi dhulmihi. Jadi kita berhenti situlah. Ini kisah Nabi Ayyub pula. Panjang lagi kan? Panjang lagi tu. Jadi kita berhenti pada waruya anil Laits anna sababa bala'i Ayyub. Ada soalan tak? Sekadar tu saja, insya-Allah kita akan sambunglah kesempatan kalau tidak ada apa-apa Jumaat nantilah pula, insya-Allah taala. Sekadar tu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.